Assalamualaikum, nama saya Nelly Kaisara binti Kamarazani. Nombor matrik saya ialah E202210303080. Jadi di sini saya ingin membentangkan tentang analisis kesalahan ayat. Jadi bagaimanakah analisis kesalahan ayat itu boleh berlaku? Analisis kesalahan ayat boleh berlaku apabila binaan pelbagai jenis ayat atau bentuk ayat menjadi tidak sempurna. Di sini saya ada senaraikan beberapa kesalahan ayat dari segi ayat majmuk, ayat perintah, ayat berlebih-lebih atau lewah, ayat pasif dan juga ayat tergantung. Jadi mari kita lihat kepada ayat majmuk dahulu. Contoh kesalahan ayat dari segi ayat majmuk. Contohnya, Ain masuk ke bilik tidur. Kita dah tahu daripada situ ayat itu adalah salah kerana ayat itu seperti tiada pelengkap, seperti tertinggal sesuatu kerana tiada penerangan dia. Jadi ayat yang betulnya ialah Ain masuk ke bilik lalu tidur. Yang kedua pula, pensyarah memaklumkan kelas pada hari ini dibatalkan. Itu dikira salah kerana tidak melengkapkan ayat tersebut. Jadi ayat yang betulnya ialah pensyarah memaklumkan bahawa kelas pada hari ini dibatalkan. Itu baru betul. Kerana ayat majmuk memerlukan kata hubung bagi menggabungkan beberapa jenis ayat tunggal dan klausa. Lepas itu, contoh dari segi ayat berlewah-lewah iaitu berlebihan. Contohnya, setiap pagi saya bangun pagi pada pukul 6 pagi. Ayat itu macam salah sebab dia telah mengulangkan perkara yang sama. Ayat yang betulnya ialah setiap pagi saya bangun pada pukul 6 pagi. Itu baru betul. Ayat kedua pula, rumah itu teramat cantik sekali. Itu salah kerana dia telah mengulangkan maksud yang sama untuk menggambarkan rumah tersebut. Jadi yang betulnya ialah rumah itu amat cantik. Jadi perkataan atau frasa yang sudah membawa maksud yang sama tidak perlu diulang kerana dianggap berlebihan. Contoh ayat dari segi ayat tergantung. Ayat pertama, contohnya ayat pertama, mereka yang hadir dalam majlis itu. Jadi macam menunjukkan sesuatu yang tidak sempurna. Ayat yang betul ialah mereka hadir dalam majlis itu. Jadi ayat yang lengkap mesti terdiri daripada binaan subjek dan predikat. Predikat merupakan unsur yang menerangkan subjek. Jadi bila kita lihat pada ayat pertama tu macam pelik kan. Terusnya kita lihat pula contoh ayat kesalahan ayat dari segi ayat pasif. Contoh dia, sepasang kasut sukan dihadiahi akil oleh ayah. Itu salah. Yang betulnya adalah akil dihadiahi sepasang kasut sukan oleh ayah. Itu baru betul. Kerana objek tempat akan bertindak sebagai subjek ayat apabila ayat dipasifkan. Kalau ayat pertama tu kita boleh nampak macam tak betul sedikit kerana akil adalah subjek dan objek tu adalah sepasang kasut. Jadi tidak boleh terbalikkan. Ia jadi salah. Penerangan ayat itu menjadi salah. Sekali kita pergi ke ayat perintah. Kesalahan dari segi ayat perintah. Ayat pertama, minta jangan membuat bising di sini. Daripada situ kita tengok dah salah sebenarnya sebab nanti saya terangkan kenapa. Ayat kedua, ayat betul dia adalah jangan membuat bising di sini. Okey, kenapa ayat pertama tadi salah? Kerana ayat silaan atau ayat permintaan tidak membawa pengertian negatif. Seperti dalam ayat apabila ayat dipasifkan. Dalam ayat pertama kita nampak ada minta dan jangan. Dia kena salah satu saja. Tapi ini adalah ayat perintah. Jadi bila ayat perintah hanya boleh guna jangan saja. Minta adalah dikategorikan sebagai ayat permintaan. Jadi itulah saja daripada saya. Sekian, terima kasih.